apakah kesannya? Okey. So kita akan mulakan di sini tentang kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Apakah kesannya? Ya. So kesan kita boleh lihat daripada 3 sudut, iaitu sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Dari sudut politik, iaitu apakah kesan kemerdekaan dari sudut politik, iaitu pertama sekali tentang amalan sistem raja berperlembagaan, di mana kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara, ya, dengan bidang kuasa tertentu. Sistem raja berperlembagaan dia berbeza dengan raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak yang kita belajar Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau kan. Segala undang-undang, segala pentadbiran, segala penguasaan berada di tangan raja. Tetapi dalam sistem raja berperlembagaan, undang-undang, peraturan negara dan undang-undang diletaknya di atas sekali dan di bawah itu baru ada raja. So raja pun kena ikut perlembagaan. Itu dipanggil sistem raja berperlembagaan. Ya. Baik. Yang kedua, kesan daripada segi politik iaitu demokrasi berparlimen. Baik. Demokrasi. Kita tahu demokrasi berparlimen ada 2 perkataan. Demokrasi berparlimen. Demokrasi ialah satu sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemerintah dan memilih kerajaan. Dan cara nak memilihnya iaitu melalui pilihan raya. Ingatnya, iaitu sistem di mana rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah, iaitu melalui apa? Cara pemilihan itu melalui apa? Melalui pilihan raya yang seperti mana kamu lihat baru-baru ini. So itu demokrasi. Baik, berparlimen tu maksudnya tu ada. Parlimen tu ialah satu dewan mesyuarat yang terletak di Parlimen Negara kat KL tu kan. Jadi semua pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat itu akan berkumpul di parlimen dan menggubal undang-undang. So kalau kita lihat di sini, parlimen berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan dan pada peringkat negeri. Negeri pun ada Pada peringkat negeri pula Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang di peringkat negeri. Itu beza dia. Parlimen menggubal undang-undang untuk negara. Negara seluruh peringkat persekutuan. Dewan Undangan Negeri pula adalah juga parlimen sebenarnya. Tapi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang di peringkat negeri itu sahaja. So ada dua Ada dua yang menggubal undang-undang. Jadi so itu akan menjadikan undang-undang lebih berkesan dan mampu memakmurkan negara. So itu kesan daripada segi politik. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Seterusnya, pentadbiran negara. Kalau kita lihat pentadbiran negara, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Dan beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada tu, yang dalam bab 9 kami belajar tentang kabinet pertama tu kan. Jadi dia kekalkan ahli kabinet yang ada, tetapi membuat sedikit perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan buat pertama kali dalam sejarah Persekutuan Melayu mempunyai seorang menteri luar sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara, dan menteri luar itu disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Itu pentadbiran negara. So itu perubahan dari segi politik, kesan dari segi politik. Dan daripada sini kalau kita lihat berlaku juga cabaran-cabaran kerajaan persekutuan. Di mana kalau kita lihat antara cabaran ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai-pegawai Eropah yang selama ini mentadbir
dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu ni nak gantikan dia dengan rakyat tempatan. Khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Jadi, Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Husin memberikan komitmen yang tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat. Ingat penggantian ini berlaku secara berperingkat dengan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Okey. Kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan asar. Boleh Sekejap, 2 minit, 2 minit. Kita dengan kita punya pembelajaran. Okey, iaitu kita telah habis dengan kesan dari sudut politik. Okey, dan inilah dia gambaran-gambaran yang kita telah lihat. Okey, iaitu di mana kalau kita lihat inilah dia. Okey, saat-saat di mana kalau kita lihat seperti gambar di sebelah kiri itu, itulah dia Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman, ya, Majlis Pertabalan Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan Istana Negara pada waktu itu kini dijadikan Muzium Diraja, dan ini adalah bangunan Parlimen. Bilakah penggantian jawatan pegawai Eropah pada rakyat tempatan dapat disempurnakan dengan sempurna? Kalau tak silap cikgu, dia mengambil masa dalam beberapa tahun. 3 hingga 4 tahun lah. Dia punya proses itu. Sebab nak buat tu dia sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian di peringkat antarabangsa, sebagai negara yang mencapai kemerdekaan, negara kita mula mainkan peranan penting dalam peringkat antarabangsa melalui PBB, iaitu bermula dengan dasar luar. Kalau kita lihat, kerajaan telah memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Pada awal tahun 1957, kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain untuk dapatkan latihan. Dan tokoh yang berperanan penting dalam menentukan dasar luar negara ini termasuklah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Lalu, negara kita juga menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand dan juga Mesir serta Jepun. So, kita dah mula start menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Dan kemudian negara kita pun menganggotai Commonwealth. So, once bila Tanah Melayu merdeka, negara kita juga diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth. Dan Commonwealth ini, apa itu Commonwealth? Commonwealth ialah negara-negara, sebuah pertubuhan untuk negara-negara bekas tanah jajahan British. Bekas tanah jajahan British. Dalam tu ada apa? Ada India, ada Australia, dan banyak lagi negara-negara yang menjadi anggota Commonwealth, iaitu pertubuhan untuk negara-negara bekas tanah jajahan British. Jadi pertubuhan Commonwealth ni untuk bertujuan merapatkan hubungan sosioekonomi, maknanya dari sudut ekonomi dengan negara ahli. Commonwealth juga menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu-isu yang dihadapi oleh negara anggota. Maknanya saling bantu-membantulah dalam pertubuhan Commonwealth tu. Selain daripada itu, dari sudut pertahanan negara, sebelum merdeka, negara kita ni dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan dengan Britain, Australia dan juga New Zealand. Dan selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan juga Commonwealth. Jadi, keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan, menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain ketika itu. Dengan menyertai ataupun memeterai dengan membuat perjanjian pertahanan yang dinamakan AMDA, iaitu Anglo-Malayan Defence Agreement ataupun AMDA pada tahun 1957. Sebab kalau kita tak buat perjanjian ini, kita belum ada kekuatan pertahanan. Dikhawatiri negara kita yang baru merdeka akan diserang oleh negara-negara lain
Dan tanpa pertahanan, kekuatan pertahanan ini, tanpa perjanjian ini, kita sukar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Jadi sebab itu, negara kita mengambil jalan dengan membuat perjanjian dengan Britain. Supaya negara kita dilindungi oleh kekuatan pertahanan Britain. Itu sementara waktulah. Yang dipanggil perjanjian AMDA. Dan kemudian, kalau kita lihat seterusnya, iaitu penyertaan dalam blok sterling. Baik. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa dan kedudukan Persekutuan Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi hasil daripada getah dan biji timah telah memperkuat kedudukan mata wang pound sterling. Jadi penyertaan Persekutuan Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth turut memperkukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Baik, blok sterling ni maksudnya apa tahu? Iaitu Malaysia ataupun Tanah Melayu pada waktu itu menyertai urusan perdagangan antarabangsa yang menggunakan mata wang pound sterling. Sebagai alat ataupun medium pertukaran. Kalau sekarang lain, sekarang ni menggunakan apa? Sekarang ni most of urusan perdagangan antarabangsa menggunakan US dollar. US dollar. Dulu menggunakan pound sterling. Itu. Negara kita menyertai blok sterling. Dan kemudian, kemudian kalau kita lihat negara kita diterima menjadi ahli PBB. So kita diiktiraf oleh PBB. So negara kita diterima menjadi ahli PBB pada persidangannya pada 17 September 1957. Kalau kita calculate 31 Ogos 1957 kita merdeka. Kemudian lepas Ogos September kan. So 1 hingga 17, maknanya 17 hari selepas kita merdeka, kita telah diterima menjadi ahli PBB. Dan negara kita adalah anggota PBB yang ke-82. Jadi bendera negara kita dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB pada 15 Oktober 1957. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk apa? Melindungi hak asasi manusia. So, join PBB, join Commonwealth, join Bloc Sterling. Kemudian, negara kita juga terlibat dalam misi pengaman PBB, di mana negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo, iaitu di Afrika. Dan pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Di mana Kongo pada waktu itu berlaku perang saudara. Perang saudara di Kongo. Maka PBB menghantar pasukan daripada Malaysia, pasukan tentera untuk menghantar untuk sebagai pasukan pengaman lah di Kongo. Jadi, kalau kita lihat, inilah kita kata sebagai dari sudut kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari sudut politik dan juga di peringkat antarabangsa. Bagus juga sebenarnya. Dari sudut ekonomi, selepas mencapai kemerdekaan, kalau korang ada soalan boleh tanya. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan ekonomi. So dari sudut ekonomi, kerajaan telah mula melakukan rancangan Malaya pertama 1956 hingga 1960, dan rancangan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar. Maknanya sektor luar bandar seperti pertanian lah. Jadi kerajaan telah mempelbagaikan keluaran pertanian. Maknanya memperbanyakkan pelbagai jenis keluaran pertanian. Tak semestinya bergantung kepada getah. Mungkin ada juga koko, ada juga seperti kelapa sawit. Begitu juga ada padi dan sebagainya. So memperbagaikan keluaran pertanian.
supaya tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah. Di samping hal ini dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan penduduk. Jadi, itu rancangan Malaya pertama, 1956 hingga 1960. Rancangan Malaya memang berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun. Baik. Kemudian penubuhan FELDA, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, iaitu FELDA, dan badan ini ditubuhkan pada 1956. Apakah tujuan FELDA? Untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran. Tanah hutan kebiasaannya banyak terdapat di Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Perak. Hutan-hutan itu dibersihkan secara besar-besaran dan digunakan untuk pertanian serta penempatan. Penempatan semula masyarakat. Jadi apa yang kerajaan buat kat situ? Keluarga daripada kawasan kampung-kampung luar bandar itu pindah ke kawasan FELDA ini. Kemudian mereka akan menanam getah atau kelapa sawit. Jadi inilah sebenarnya tujuan kerajaan untuk apa? Untuk membangunkan ekonomi, membantu ekonomi penduduk-penduduk dari kawasan luar bandar. Iaitu penubuhan FELDA. Apa itu FELDA? Federal Land Development Authority. Federal Land Development Authority atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Okey. Baik, Ali. It's okay. Baik. Kemudian, dari sudut ekonomi, kita dah ada institusi keuangan tempatan. Kita dah ada bank lah sebenarnya. Iaitu Malay National Bank ataupun Bank Kebangsaan Melayu. Merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'aruf Zakaria. Dan Bank Negara juga mula beroperasi pada 26 Januari 1959 bagi menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain itu terdapat juga Kuang Yik Bank yang ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Baik, bercakap tentang Ma'aruf Zakaria. Ma'aruf Zakaria memang adalah konglomerat ataupun orang kaya Melayu yang telah membuka bank kebangsaan Melayu. Dan bank ini adalah bank pertama yang ditubuhkan khusus untuk orang Melayu. Kerana apa? Kerana kebanyakan bank-bank yang ada pada waktu itu lebih membuka peluang pinjaman, peluang perbankan ini kepada orang bukan Melayu. Seperti orang-orang Eropah dan juga orang-orang Cina, India. Jadi orang Melayu tak ada bank. Nak buat pinjaman pun susah. Jadi Ma'aruf Zakaria ni mengambil kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk buat bank. Namun begitu Ma'aruf Zakaria ni pengakhiran dia sangat sedih, di mana beliau sebenarnya telah dikatakanlah beliau ramai yang dengki dengan dia, ramai yang sebenarnya tidak mahu beliau ini membuka bank khusus untuk orang Melayu. Maka pada suatu hari mayat beliau telah ditemui terbunuh di sebatang jalan di Bangsar. Bangsar di Kuala Lumpur. Jadi oleh sebab itu kalau kita lihat sempena pengorbanan Ma'aruf Zakaria ini dan juga kehebatan Ma'aruf Zakaria yang membuka bank pertama untuk orang Melayu, maka sebatang jalan raya di Kuala Lumpur dinamakan sebagai Jalan Ma'aruf, iaitu di Bangsar. Jalan Ma'aruf di Bangsar. So nama Ma'aruf itu sebenarnya diambil daripada Ma'aruf Zakaria ni. Jadi itu sedikit berkaitan dengan personality yang bernama Ma'aruf Zakaria. Baik. Kemudian juga kita lihat di sini iaitu pembangunan luar bandar. Di mana kalau kita lihat Kementerian Pembangunan Luar Bandar diwujudkan pada 17 November 1959 hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk bangunkan infrastruktur, maknanya membangunkan kemudahan-kemudahan asas sosial dan ekonomi di luar bandar. Malah
Majlis Pembangunan Luar Bandar pula ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah untuk merancang dan menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan juga berikan keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Itu pembangunan luar bandar. Ini kesan kemerdekaan. Pembangunan luar bandar, Felda, institusi keuangan, dan rancangan buku merah. Ini korang kena ingat sebab memang ada keluar dalam SPM. Tahun lepas kan tak cikgu rancangan buku merah. Rancangan buku merah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Okey, apa dia rancangan buku merah ini? Rancangan buku merah ini merujuk pada ada satu buku yang mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air, bekalan elektrik dan pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah ini akan diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Maksudnya di sini, rancangan buku merah di sini maksudnya apa tahu? Ada satu buku merah di peringkat daerah yang akan mencatatkan apakah kemudahan yang telah dibina di kawasan-kawasan kampung tu. Okey, jalan kampung dah buat. Okey, catatkan. Okey, di dalam buku merah tu jalan kampung dah buat di sekitar kampung sekian. Oh, jambatan dah buat. Di mana di sekitar kampung jambatan ini. Okey, surau dah buat di sekitar kampung ini pula. So, rekod itu disimpan di peringkat daerah pun ada, di peringkat negeri pun ada, di peringkat pusat pun ada. Untuk apa? Untuk monitor, untuk memantau kemajuan infrastruktur di kawasan-kawasan tersebut. Jadi, walaupun begitu walaupun kalau kita lihat kerajaan ni memang berusaha bersungguh-sungguh lah untuk membangunkan kawasan luar bandar, tapi peruntukan. Maknanya kita punya kita kata allocation ataupun duit kita tu masih tidak mencukupi dan inilah menjadi penghalang. Keadaan ini menyebabkan beberapa program pembangunan menghadapi masalah seperti nak bina sekolah pun ada masalah, pusat kesihatan pun ada masalah, penyediaan bekalan air dan elektrik di kawasan luar bandar pun mengalami masalah pada peringkat awal lah. Sebab apa? Peruntukan tidak mencukupi. Okay. Zaman tu ada rasuah ke cikgu? So far cikgu rasa tak ada. Tak ada. Sebab pada waktu ini mereka benar-benar ingin membantu membangunkan negara yang baru saja merdeka. Itu ikhlas tu. Kemudian kita dah tengok kesan kemerdekaan dari sudut politik, ekonomi dan kali ini adalah sosial. Dari segi sosial pula, kesan kemerdekaan bila kita merdeka, so banyak perubahan telah berlaku yang telah dilakukan oleh kerajaan seperti pendidikan. Di mana kalau kita lihat, pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa. Kerajaan telah mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang lalu. Jadi Penyata Rahman Talib ini memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kita tahu Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 tu yang telah dilakukan oleh Datuk Abdul Razak Husin. Dan kita belajar dalam bab yang ke-7. Dalam bab 7. Rancangan buku merah masih ada sampai sekarang cikgu? Tak ada. Rancangan buku merah hanya berlangsung pada rancangan Malaysia pertama sahaja. Kemudian dia tidak lagi gunakan buku merah tapi dimasukkan dalam program pembangunan ekonomi negara. Dibuat secara menyeluruh lah. So sosial, kita tahu tentang Penyata Rahman Talib. Kemudian penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh kerana kedudukan bahasa Melayu ni semakin kukuh, apabila Fasal 1 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan dan ini telah tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Dengan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran.
Jadi ini antara perubahan-perubahan yang telah dilakukan dari sudut sosial, terutama sekali tentang bahasa. Kemudian, ditubuhkan juga Jabatan Penerangan. Di mana kalau kita lihat Jabatan Penerangan ini, okey, bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Dan hal ini selaras dengan fungsi dia. Fungsi Jabatan Penerangan adalah untuk lidah rasmi kerajaan, untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar wawasan negara, terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Dan Jabatan Penerangan ini masih ada, dan Jabatan Penerangan menggunakan satu medium iaitu RTM, Radio Television Malaysia, RTM kan, yang ada TV1, TV2 tu kan. Jadi RTM itu menjadi alat Jabatan Penerangan untuk menyampaikan maklumat berkaitan kerajaan. Dan ini berlaku sampai sekarang. Ya, RTM tu masih lagi di bawah kerajaan sampai sekarang. Ini sejak merdeka lagi ni. Dari sudut kesihatan pula, pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital sahaja. Jadi, Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Jadi, banyaklah pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan, dan juga kerajaan memberi tumpuan kepada kemudahan asas, di mana kerajaan menumpukan kepada penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat, iaitu kemudahan bekalan elektrik, air bersih, itu diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Dan kemudahan ini juga membantu usaha meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan penduduk-penduduk bandar. Maka kemudahan asas juga diberi keutamaan. Jadi inilah kesan kemerdekaan yang telah dicapai oleh tanah Melayu dari sudut politik. Memang banyak kesan kemerdekaan terhadap negara kita, seperti dari sudut politik, amalan sistem raja berperlembagaan, kemudian demokrasi berparlimen, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, dan mengalami cabaran-cabaran kerajaan persekutuan seperti nak menggantikan pegawai Eropah tu. Dari sudut peringkat antarabangsa, dasar luar, menganggotai Commonwealth negara kita, dan juga negara kita membuat perjanjian dengan Britain dalam AMDA untuk pertahanan negara. Dan negara kita, tanah Melayu menyertai blok sterling, iaitu blok perdagangan yang menggunakan pound sterling. Dan tanah Melayu diiktiraf sebagai PBB, diiktiraf untuk menganggotai PBB. Dan juga Malaysia terlibat ataupun tanah Melayu terlibat dalam misi pengaman PBB. Seterusnya dari sudut ekonomi, kerajaan telah menumpukan kepada rancangan Malaya Pertama, penumbuhan Felda, kemudian adanya institusi keuangan, bank-bank yang pertama seperti Bank Kebangsaan Melayu, pembangunan luar bandar, rancangan buku merah. Ini dari sudut ekonomi untuk membangunkan infrastruktur kawasan luar bandar. Begitu juga sosial, di mana kesan daripada kemerdekaan, Penyata Rahman Talib diwujudkan bagi mengkaji penyata jawatan kuasa pelajaran, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Penerangan, kesihatan, dan juga menyediakan kemudahan asas, terutama bekalan elektrik dan air bersih. Baik, so kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, 10.5, prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Bagi sebuah negara yang merdeka, kedaulatan merujuk kepada kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkangan kuasa luar
Jadi wilayah pengaruh kerajaan, keunggulan undang-undang, lambang dan rakyat adalah aspek kedaulatan negara kita. Jadi kita sebenarnya penting kemerdekaan ini untuk apa tahu? Kita dapat menentukan sendiri nasib rakyat dan hala tuju negara. Okay, melalui kemerdekaan. Jadi selepas merdeka, ingat bila merdeka, tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi untuk mentadbir negara sendiri. Jadi kedaulatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara. Dan dari sudut wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 ni, Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan dan Terengganu. Dan setiap negeri ini pula, negeri yang berdaulat ini diketuai oleh sama ada Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Ini ketua-ketua bagi setiap negeri. Itu wilayah pengaruh. Yang seterusnya kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan adalah institusi, satu badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara. Kerajaan akan dipecahkan kepada 3 komponen utama. Ingat 3 komponen ini, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. 3 ya. Badan perundangan maknanya badan yang membuat undang-undang. Yang buat undang-undang, menggubal undang-undang. Siapakah badan perundangan itu? Dalam tu ada parlimen, yang di-Pertuan Agong dan juga parlimen. Buat undang-undang. Badan eksekutif adalah badan yang mentadbir negara melalui jabatan-jabatan, melalui kementerian-kementerian. Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kehakiman dan pelbagai kementerian lain, itu semua di bawah badan eksekutif yang menguruskan operasi negara. Badan kehakiman pula adalah pihak-pihak yang menegakkan, menguatkuasakan, mengamalkan undang-undang. Iaitu badan kehakiman ini terdiri daripada mahkamah-mahkamah seperti Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Persekutuan, Mahkamah Besar, Mahkamah Magistrat, dan pelbagai lagi mahkamah-mahkamah. Itu badan kehakiman. Ya, so ada 3. Itu. Dan dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. So dalam konteks ini, rakyatlah bertanggungjawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. So senang cerita bahawa kalau kita tidak mengundi melalui pilihan raya, bermakna kita tidak bertanggungjawab. Sebab kita tidak memilih wakil kita. Jadi harus diingat, sampai masa nanti, kamu semua perlu menjalankan pengundian melalui pilihan raya. Ya, itu penting. Baik. Kedaulatan undang-undang. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang, di mana bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya, semua tertakluk di bawah undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ini penting untuk memastikan apa? Kedaulatan itu maknanya letakkan undang-undang tertinggi supaya keamanan negara ini dapat dikekalkan demi kesejahteraan negara. Dan kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 inilah jadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan untuk memelihara hak rakyat. Itu kedaulatan undang-undang. Ya, penting. Dan diperkenalkan juga lambang kebangsaan seperti Jata Negara. Ini Jata Negara Jata Negara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan, bunga kebangsaan.
Ini semua adalah identiti dan jati diri rakyat. Lambang ini menjadi simbol perpaduan. Jadi setiap elemen pada lambang ini mempunyai pengertian berdasarkan sosio budaya dan sejarah negara. Oleh sebab lambang ini mempunyai nilai kedaulatan tersendiri, kita perlu memberikan penghormatan kepada simbol rasmi negara. So kita tak boleh main-main dengan jata negara. Tak boleh main-main dengan lagu kebangsaan. Bendera kebangsaan tak boleh suka-suka hati. Okay. Dan itulah dia sebagai penghormatan kepada simbol rasmi negara. Kalau kita tak hormat, maknanya kita tidak ada jati diri. Tidak dikasih sayang kepada negara sendiri. Sebab itu adalah lambang. Okay, lambang negara kita. Ya. Jadi, kalau kita lihat pengiktirafan sebagai rakyat. Kita ni diiktiraf sebagai rakyat membolehkan kita ni mendapat hak asasi, iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Seperti kita ada kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, okay? Dan sebagai warga negara kita perlu buat apa? Mematuhi perlembagaan. Dan rakyat ada hak dan ada tanggungjawab terhadap negara. Dan negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. So, semua pihak bertanggungjawab menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. So, itulah dia prinsip kedaulatan, iaitu kuasa tertinggi yang diperoleh melalui perjuangan yang berliku perlu dikekalkan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara. So, kesimpulannya, kemerdekaan yang diperoleh ini wajar dipertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga. Kemerdekaan yang berkaitan rapat dengan kedaulatan menuntut kita memberikan kesetiaan tidak berbelah bagi terhadap Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu negara kita lah. Dia tanah air. Jadi semangat jiwa merdeka generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara perlu diteladani, dicontohi dan disyukuri supaya generasi akan datang terus menikmati kedaulatan negara kita yang dicintai. Maka dengan itu kita telah pun tamat bab 10 pemasyhuran kemerdekaan. Akhirnya kita habis bab 10 dan inilah bab terakhir sejarah tingkatan 4. So apa yang telah kita pelajari? Pengertian kemerdekaan, persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara, okey, kesan kemerdekaan terhadap negara kita, detik pemasyhuran kemerdekaan negara, kesan kemerdekaan dan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Maka kita telah pun tamat, okey, bab yang ke-10 iaitu bab yang terakhir. So kita ada masa lebih kurang 20 minit. Okey. Jadi cikgu buka kepada sebarang